Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang rahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita yang kedua dalam tahun 2021 ni. Sama-sama kita nak teruskan kupasan kitab Q&A Fiqh Perubatan yang dikarang oleh Dr. Muhammad Rafiqi. Sebelum saya nak kongsi dengan antum sekalian berkaitan dengan topik perbincangan kita pada malam ini, kita nak lihat sedikit apa yang kita rumuskan. Kita nak rumuskan apa yang kita sentuh pada sesi minggu lalu. Pada sesi minggu lalu yang merupakan sesi kita yang pertama, kita bahaskan 4 perkara. Kita bahaskan tentang pengenalan kepada kitab. Kita kenalkan antum dengan kitab ini, iaitu Q&A Fiqh Perubatan yang dikarang oleh Dr. Muhammad Rafiqi, yang bukan sahaja memiliki kepakaran dalam bidang syariat, tetapi juga memiliki kepakaran dalam bidang perubatan. Dan kita kongsi juga pada sesi minggu lalu tentang maksud daripada perkataan istilah fiqh perubatan. Kalau kita boleh rumuskan, fiqh perubatan ini adalah hukum hakam yang ada kaitan dengan perubatan. Ketiga, kita bahaskan tentang fiqh perubatan menurut kacamata Islam. Jadi perbincangan tentang fiqh perubatan menurut kacamata Islam tidak lari daripada 3 perkara, iaitu dia menyentuh berkaitan dengan akidah, dia menyentuh berkaitan dengan syariah, dan dia juga menyentuh berkaitan dengan akhlak. Dan yang terakhir sekali yang kita sentuh pada sesi minggu lalu adalah tentang asas pertama fiqh perubatan. Kita masih lagi dalam bab berkaitan dengan asas-asas fiqh perubatan. Pada sesi lalu kita bahaskan asas yang pertama yang penting dalam fiqh perubatan, iaitu fiqh perubatan ini berasaskan prinsip-prinsip umum daripada Al-Quran dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan beberapa perkara yang kita sentuh pada sesi minggu lalu. Pada hari ini kita nak teruskan perbincangan kita berkaitan dengan bab yang pertama. Kita masih lagi membincangkan tentang asas-asas fiqh perubatan. Jadi kalau pada sesi minggu lalu kita dah kongsi dengan antum tentang asas pertama berkaitan dengan fiqh perubatan, maka pada sesi kita minggu ini kita nak kongsi dengan antum asas kedua berkaitan dengan fiqh perubatan. Asas kedua dalam fiqh perubatan, kata para ulama ataupun kata sang pengarang kitab Q&A Fiqh Perubatan ini, adalah hukum asal dalam bidang perubatan adalah harus, iaitu mubah, dibenarkan. Hukum asal dalam fiqh perubatan, bila ada new medical issue, bila ada isu perubatan yang baru, orang tanya tentang hukum dia. Apakah hukum asalnya? Kata para ulama, hukum asalnya adalah dibenarkan. Hukum asalnya adalah mubah. Selagi mana kita tak jumpa dalil, selagi mana tak ada komponen-komponen, selagi mana tak ada dalil yang menunjukkan tentang pengharaman benda tu. Jadi kata sang pengarang kitab ini, dia kata bidang perubatan ini dia termasuk dalam bidang muamalat. Yang mana dalam bidang muamalat ni hukum asal suatu perkara adalah dibenarkan, adalah mubah. Mana-mana isu baru berkaitan dengan perubatan, selagi mana kita tak jumpa benda yang mengharamkannya, selagi mana dia tidak bertentangan dengan mana-mana ayat Quran, selagi mana dia tidak bertentangan dengan mana-mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka hukum asalnya adalah dibenarkan. Ini perlu kita tahu. Ada beza antara fiqh perubatan dengan fiqh ibadah. Kita kalau beribadat, sebagai contoh solat, kita kalau nak mengamalkan solat, kita kena pastikan terlebih dahulu solat yang kita nak dirikan itu ada sandarannya dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau nak berpuasa, sebelum nak mengamalkan satu ibadah puasa, kita perlu pastikan terlebih dahulu puasa yang kita nak diamalkan itu bertepatan dengan ajaran Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab perubatan, hukum asalnya dibenarkan. Selagi mana kita tak jumpa dalil yang menunjukkan dia adalah diharamkan. Sama juga dalam bab jual beli. Dalam bab jual beli, hukum asalnya adalah dibenarkan. Selagi mana tak ada elemen-elemen yang diharamkan oleh Allah ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu merupakan asas kedua yang disentuh oleh sang pengarang kitab ini, iaitu Dr. Muhammad Rafiqi dalam kitabnya Q&A Fiqh Perubatan. Daripada asas yang kedua, kita nak beralih membincangkan tentang asas yang ketiga. Asas ketiga dalam fiqh perubatan ni dia panjang sikit. Jadi apakah asas yang ketiga dalam fiqh perubatan? Asas ketiga dalam fiqh perubatan, kata sang pengarang, adalah fiqh perubatan melihat dalam kerangka illah dan kepentingan. Illah tu apa benda? Illah tu senang kata sebab lah. Apa maksud sentence ni Ustaz? Apa maksud fiqh perubatan melihat dalam kerangka illah dan kepentingan? Yang dimaksudkan adalah perubatan dalam Islam bukan bersifat ta'abbudiyah semata-mata, tetapi turut mengambil kira rasional berdasarkan sebab dan kepentingan yang dapat difahami dengan jelas oleh seorang mukallaf. Apa benda tu? Jadi fiqh perubatan ni dia punya perbincangan tak sama macam fiqh ibadat. Dalam fiqh ibadat, kadang-kadang kita tak dapat nak memahami hikmah ataupun sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita melakukan sesuatu ibadah. Contohlah. Contoh adalah berkaitan dengan jumlah rakaat solat. Kita ni orang-orang Islam, kita solat 5 waktu dalam sehari. Solat fardu. Solat subuh 2 rakaat, solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4 rakaat, solat maghrib 3 rakaat, solat isyak 4 rakaat. Jadi kalau orang tanya kita, apakah kenapa solat subuh ni 2 rakaat? Kenapa solat subuh ni dia bukan 4 rakaat? Kalau orang tanya kita, kenapa solat zuhur ni 4 rakaat? Kenapa solat zuhur ni bukan 5 rakaat? Jadi kita lihat solat-solat ni dia ada rakaat-rakaat yang tertentu. Kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, kita beriman, kita meyakini yang Allah Subhanahu Wa Taala apabila mensyariatkan sesuatu. Allah Subhanahu Wa Taala apabila memerintahkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Cuma sebahagian hikmahnya dia tak zahir, dia tak jelas. Especially dalam isu-isu ibadat. Kita tahu yang ada hikmah dia. Cuma kadang-kadang the human mind tak dapat nak comprehend, tak dapat nak memahami, tak dapat nak discover apakah hikmah di sebalik hukum tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita puasa, puasa kita bermula daripada waktu subuh sampailah waktu matahari terbenam. Kalau orang tanya kita, kenapa waktu berbuka tu adalah ketika matahari terbenam? Kenapa waktu berbuka itu tak boleh dicepatkan pada waktu asar? Ini susah sikit nak jawab. Kenapa? Kerana bersifat ta'abudiyah. Kita buat ini kerana kita obey Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat ini adalah kerana kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita faham, kita yakini ada hikmah, cuma kadang-kadang hikmah dia tak begitu jelas. Tapi kita yakin ada hikmahnya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Al-Hakim. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Maha Bijaksana. Dan yang Maha Bijaksana tidak akan memerintahkan sesuatu melainkan di sana ada hikmah-hikmah yang tertentu. Yang Maha Bijaksana tidak akan melarang sesuatu melainkan
di sebalik pengharaman tersebut ada hikmah-hikmah yang tertentu. Jadi fik ibadat ni tak sama dengan fik perubatan. Kalau fik ibadat, isu-isu, sebahagian isu ni susah kita nak comprehend sebab dia kenapa, hikmah dia kenapa, dia berbeza dengan fik perubatan. Kata sang pengarang kitab ini, fik perubatan ini dia melihat kepada illah, dia melihat kepada sebab, dia melihat kepada kepentingan. Which means, bila sesuatu itu dibenarkan, ataupun sesuatu itu dilarang, usually, kebiasaannya, the human mind, akal manusia ni dapat memikirkan tentang kenapa benda itu dibenarkan. Apakah hikmah benda tersebut dibenarkan? Ataupun sebab kenapa benda itu dilarang. Hikmah kenapa itu dilarang. Jadi fik perubatan ini kebiasaannya bila ada hukum yang mengatakan boleh ataupun tak boleh, kita dapat memikirkan tentang hikmah dia. Kita dapat memikirkan tentang sebab kenapa benda itu dibenarkan ataupun sebab benda itu dilarang. Dan semua kita tahu dalam Islam, hukum hakam dalam Islam tak kisahlah hukum berkaitan dengan fik ibadat ataupun yang ada kaitan dengan pernikahan ataupun yang berkaitan dengan jual beli ataupun yang berkaitan dengan perubatan, dia ada tujuan utama dia. Tujuan utama dia adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, untuk mewujudkan kebaikan bagi hamba-hamba Allah iaitu kita semua dan untuk menolak kemudaratan daripada menimpa makhluk Allah iaitu kita semua. Jadi hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, hukum-hukum Islam dalam pelbagai bab, baik solat ataupun jual beli dan yang lain-lain dan juga termasuk perubatan, the main tujuan dia, objektif utamanya adalah untuk mewujudkan kebaikan, kemaslahatan bagi seluruh kehidupan termasuklah manusia dan juga untuk menolak kemudaratan daripada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia ada tujuan dia. Ataupun dalam bahasa Arab dia, dalam bahasa fiqh dia dipanggil sebagai dia ada maqasid dia. Dia ada tujuan. Itu yang pada bab yang pertama ini, sang pengarang kitab ini, dia turut kupaskan tentang maqasid ataupun tentang tujuan. Itu yang kita nak kongsi dengan antum pada malam ini. Salah satu perkara yang dibahaskan oleh sang pengarang kitab ini pada bab yang pertama adalah tentang istilah maqasid. Jadi sang pengarang kitab ini sebelum dia bahaskan the minor issues tentang fik perubatan, sebelum dia bahaskan tentang cosmetic surgery, sebelum dia bahaskan tentang isu vaksin boleh ambil ke tak boleh ambil, kan? Dia bahaskan terlebih dahulu asas-asas yang penting, prinsip-prinsip yang penting yang perlu diketahui oleh seorang Muslim apabila kita berdepan dengan isu-isu berkaitan dengan fik perubatan. Jadi pada bab yang pertama ini, Dr. Muhammad Rafiqi dia bahaskan tentang satu isu berkaitan dengan pengertian maqasid. Apakah itu maqasid? Kadang-kadang kita baca dalam kitab kan, sebagian ulama dia ada gunakan istilah ini, istilah maqasid. Istilah maqasid ini kebiasaannya digunakan dalam kitab-kitab usulul fiqh ataupun dalam kitab-kitab fikih. Kadang-kadang sebagian ulama syariah kita, mereka seringkali gunakan istilah maqasid. Maqasid ni kalau kita nak simplifykan bagi antum, maqasid daripada sudut bahasa dia ada kaitan dengan makna tujuan. Senang katalah orang Melayu kita panggil maqasid tu tujuan. Kita panggil sebagai objektif. Kita panggil sebagai matlamat. Itu maqasid daripada sudut bahasa. Jadi maksud maqasid daripada sudut bahasa ada kaitan dengan tujuan sesuatu perkara, objektif, matlamat. Adapun daripada sudut istilah, kan, maqasid ni yang dimaksudkan adalah tujuan yang dikehendaki oleh syarak melalui sumber dalilnya menerusi Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa maksud maqasid daripada sudut istilah? Maqasid daripada sudut istilah ni dia ada kaitan dengan tujuan. Dia ada kaitan dengan matlamat. Dia ada kaitan dengan objektif. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita melakukan perkara-perkara yang tertentu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala haramkan kita daripada melakukan perkara-perkara yang tertentu. Dalam hadis, dalam sunnah,
Nabi SAW perintahkan kita melakukan perkara-perkara yang tertentu. Dan juga dalam sunnah Rasul SAW, Nabi SAW melarang kita daripada melakukan perkara-perkara yang tertentu. Setiap perintah yang ada kat dalam Quran dan sunnah, setiap larangan yang ada kat dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah, dia ada tujuan-tujuan yang tertentu. Dia ada objektif-objektif yang tertentu yang ingin dicapai di sebalik perintah ataupun larangan tersebut. Macam contohlah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, dan ayat ini dirakamkan dalam surah Al-Baqarah. Allah bila perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa, di sana ada tujuan yang tertentu. Itu yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ke atas umat-umat yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi kita lihat dalam ayat ini, perintah untuk melaksanakan ibadah puasa dikaitkan dengan objektif dia, dikaitkan dengan tujuan dia, dikaitkan dengan matlamat dia. Apa matlamat utama di sebalik ibadah puasa? Adalah la'allakum tattaqun, adalah agar kita ni semua menjadi insan ataupun hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap daripada perintah ataupun larangan Allah, di sana ada tujuan-tujuan yang tertentu, dan tujuan itu dinamakan sebagai maqasid. Dan kata ulama kita, apabila mereka meneliti hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, mereka melihat yang syariat Islam ni dia ada matlamat utama dia. Tujuan utama di sebalik ajaran Islam kebiasaannya adalah untuk mencapai salah satu daripada 6 perkara ni. Pertama sekali adalah untuk memelihara agama. Yang kedua adalah untuk memelihara nyawa. Yang ketiga adalah memelihara keturunan, memelihara harta, memelihara akal, dan juga memelihara maruah. Ini merupakan di antara matlamat utama di sebalik syariat Islam, di sebalik ajaran-ajaran Islam. Dia tak lari daripada 6 ataupun 5 perkara ini. Selepas membahaskan berkaitan dengan maqasid, sang pengarang kitab ini dia bahaskan juga 3 istilah yang seringkali digunakan dalam ilmu maqasid yang perlu difahami. Kerana istilah-istilah ini akan banyak kali digunakan bila sang pengarang membahaskan tentang hukum-hukum berkaitan dengan sebahagian isu tentang fiqh perubatan. Jadi dia introduce, dia dedahkan, dia kenalkan kepada pembaca kitab ini tentang 3 istilah yang penting. Pertama adalah istilah daruriyat. Jadi apa itu daruriyat? Daruriyat, kata sang pengarang, adalah keperluan yang paling penting pada setiap manusia bagi menjaga manfaat ataupun keutamaan agama dan dunia. Senang kata, daruriyatnya adalah kepentingan yang paling penting, keperluan asas yang diperlukan oleh setiap hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu daruriyat. Dan termasuk dalam daruriyat adalah memelihara agama kita ni. Termasuk dalam daruriyat adalah memelihara akal kita, memelihara nyawa kita. Yang tadi itu yang 5-6 perkara yang kita sebutkan, itu termasuk dalam daruriyat. Jadi ajaran-ajaran Islam kita akan lihat antara tujuan asasnya adalah untuk memelihara agama, memelihara nyawa. Keperluan yang paling penting, salah satunya adalah pelihara nyawa. Jadi so kita lihat dalam Islam, kalau sekiranya nyawa kita diancam ataupun terancam, letaklah sebagai satu contoh, kita berada dalam satu situasi yang teramat lapar, yang mana kelaparan itu boleh membawa kepada maut, kepada kematian. Kalau kita tak makan benda pada ketika itu, barangkali dia boleh membawa kepada kematian.
Dan kebetulan pula pada ketika itu tak ada benda yang halal kat depan kita. Yang ada cuma benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah diberikan kelonggaran pada ketika itu untuk kita mengambil ataupun memakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala demi untuk pelihara nyawa kita? Kata para ulama, diringankan hukum, dibenarkan dalam keadaan tersebut, dalam keadaan kelaparan yang teramat sangat yang boleh membawa kepada kematian, kita dibenarkan untuk makan benda-benda yang haram. Dalam keadaan tersebut saja. Dalam keadaan biasa tak boleh kita makan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dibenarkan makan benda yang haram dalam keadaan kita hampir-hampir mati ni? Adalah kerana memelihara nyawa ini termasuk dalam daruriyat. Keperluan yang paling penting. Jadi kita katakan kepada antum, daruriyat ni dia ada beberapa contoh lah. Itu salah satu contoh dia. Jadi ajaran-ajaran Islam disyariatkan untuk pelihara nyawa, untuk pelihara agama, untuk pelihara akal kita, pelihara keturunan. Dan itu termasuk dalam daruriyat. Istilah yang kedua yang dibahaskan oleh sang pengarang kitab ini adalah istilah hajiyat. Hajiyat itu apa, Ustaz? Hajiyat dibahaskan oleh sang pengarang kitab ini adalah keperluan yang dapat menghindarkan kehidupan daripada kesusahan dan kesulitan. Namun, perkara itu tidak sampai menimbulkan mafsadah ataupun kerosakan apabila ia tiada. Hajat ni dia keperluan juga. Tapi keperluan dia tak sama peringkat dengan yang daruriyat tu. Daruriyat tu adalah keperluan asas, keperluan yang teramat penting. Tapi hajat ni adalah dia berbentuk keperluan juga, manusia perlukan juga benda ni. Kenapa manusia perlukan benda ni? Adalah untuk mengelakkan, menghindarkan daripada kesulitan, daripada kesusahan. Tapi kalau benda ni tak ada, taklah kita mati. Taklah dia membuatkan kita mencampakkan diri kita ke dalam kebinasaan. Tak. Kita masih boleh hidup. Dia juga termasuk dalam keperluan. Dan antara sebabnya dibenarkan keperluan ini adalah untuk menghindarkan daripada kesusahan. Kita bagi contohlah untuk mudahkan kefahaman. Kita ni orang-orang Islam, kita diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendirikan salat jamak. Kita diberikan keringanan untuk mendirikan salat qasar ketika mana kita bermusafir. Seorang yang bermusafir, dia dibenarkan untuk gabungkan solat dia. Dia dibenarkan untuk gabungkan solat Zuhur dengan solat Asar. Dia dibenarkan untuk gabungkan antara solat Maghrib dengan solat Isya. Seorang yang bermusafir dibenarkan untuk mengqasarkan solat dia, untuk pendekkan solat dia. Solat Zuhur yang 4 rakaat boleh didirikan 2 rakaat. Solat Isyak 4 rakaat boleh didirikan 2 rakaat kalau dalam keadaan musafir. Jadi ini adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hukum berkaitan dengan menjamakkan salat dan mengqasarkan, memendekkan salat. Dan ini termasuk dalam hajiyat kata para ulama. Kenapa dia tak termasuk dalam daruriyat? Kita kalau travel, kita kalau musafir, kalau tak jamakkan solat pun kita tak celaka, kita tak binasa. Kalau kita lakukan solat Zuhur 4 rakaat pun, dia taklah membawa kepada kecelakaan kepada kita. Dia tidak membawa kepada kebinasaan kepada kita. Tapi dia tolong kita, dia bantu kita untuk menghindarkan daripada kesulitan. Bila travel biasanya penat. Bila kita penat, bila kita beribadah kepada Allah, maka diringankan. Daripada 4 rakaat, boleh lakukan 2 rakaat. Jadi dia adalah satu keperluan. Dia punya level keperluan ini tak sama dengan level daruriyat. Dia bawah sedikit. Demi untuk menghindarkan kehidupan daripada kesusahan dan juga kesulitan.
Di sana ada istilah yang ketiga yang juga merupakan istilah yang terakhir kita pada malam ini, iaitu istilah tahsiniyat. Apa itu tahsiniyat? Tahsiniyat menurut sang pengarang kitab ini, dia kata adalah keperluan yang hanya menambah keselesaan dan bukannya menghindarkan kesukaran atau kesulitan pada manusia. Jadi tahsiniyat ni dia keperluan juga, tapi dia bukan keperluan asas. Dia menambahkan lagi keselesaan. Dia mengindahkan lagi sesuatu perkara. Okay. Dia mencantikkan lagi sesuatu perkara. Okay. Jadi dia adalah keperluan yang hanya menambahkan keselesaan. Okay. Contohlah rumah kita kalau tak ada aircon, masih boleh hidup lah kan. Kalau tak ada aircon, masih ada kipas. Tapi kalau ada aircon, barangkali bagi sebahagian, dia anggap itu sebagai sesuatu benda yang mengindahkan lagi keadaan rumah kita. Taklah sampai kita kata orang yang tak ada aircon, terus dia akan celaka, dia akan binasa, tak. Banyak juga kan orang yang hidup dekat Singapura ni yang tak ada aircon. Jadi dia menambahkan lagi keselesaan. Kalau daripada sudut agama pula, contoh yang termasuk dalam tahsiniyat kata para ulama adalah mendirikan solat-solat sunat. Mendirikan solat-solat sunat itu termasuk dalam tahsiniyat. Benda yang amat digalakkan. Dia mengindahkan lagi ibadah kita. Solat-solat fardu, itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dirikan solat-solat sunat, dia mengindahkan lagi. Dia menampal kekurangan yang ada pada solat-solat fardu kita. Itu termasuk dalam tahsiniyat. Jadi itulah beberapa istilah yang dikongsi oleh sang pengarang dalam bab yang pertama ini, dan perbahasan tentang benda-benda ini adalah penting. Nanti kita akan kaitkanlah istilah-istilah ini dengan perbahasan sebahagian isu-isu yang ada kaitan dengan perubatan. Sebagai kesimpulan pada malam ini, sebelum saya mengundurkan diri, saya nak rumuskan poin-poin penting yang saya sampaikan dalam pengajian kita pada malam ini. Jadi kesimpulan saya, pada hari ini kita bincangkan tentang asas-asas fiqh perubatan. Kita bincangkan tentang asas yang kedua dengan asas yang ketiga. Kita recap, apakah asas kedua fiqh perubatan? Asas kedua fiqh perubatan adalah hukum asal dalam perubatan adalah harus, iaitu dibenarkan. Selagi mana tak ada dalil yang mengatakan ini haram, dia adalah dibenarkan. Asas yang ketiga dalam fiqh perubatan adalah fiqh perubatan ini melihat dalam kerangka illah dan kepentingan. Which means fiqh perubatan ni hukum sama ada boleh ke tak boleh, kebiasaannya kita boleh fikirkan tentang illahnya. Kita boleh fikirkan tentang sebab dia. Kenapa ini dibenarkan, kenapa ini diharamkan. Dan fiqh perubatan juga bila diharamkan sesuatu, apabila dihalalkan sesuatu, kebiasaannya di sana ada tujuan-tujuan yang tertentu yang ingin dicapai. Itu yang sang pengarang tadi dia bahaskan tentang istilah maqasid. Jadi kita nak rumuskan, maqasid itu adalah tujuan yang dikehendaki oleh syarak. Jadi ayat-ayat Al-Quran, hukum-hukum yang ada kat dalam Quran, hukum-hukum yang ada kat dalam sunnah Rasul SAW, dia ada maqasid-maqasid yang tertentu. Dia ada tujuan-tujuan yang tertentu, objektif-objektif yang tertentu, matlamat-matlamat yang tertentu yang ingin dicapai. Tadi juga kita bahaskan tentang 3 istilah penting. Kita bahaskan tentang daruriyat, kita bahaskan tentang hajiyat, kita bahaskan tentang tahsiniyat. Jadi daruriyat, hajiyat dengan tahsiniyat ni ada kaitan dengan makna keperluan. Cuma level dia, peringkat dia berbeza-beza. Daruriyat ni kalau kita nak simplifikan bagi antum, dia adalah keperluan asasi, benda yang mesti ada pada setiap insan ataupun setiap orang. Hajiyat ni pula adalah benda-benda keperluan tambahan. Kalau tak ada, taklah kita celaka, taklah membawa kepada kematian. Tapi kalau ada, alhamdulillah, dia menghindarkan kita daripada kesulitan. Tahsiniyat pula adalah benda-benda kesempurnaan, benda-benda tambahan yang mengindahkan lagi kehidupan kita.
Jadi itu adalah istilah-istilah yang tiga istilah yang dikongsi oleh sang pengarang kitab ini. Jadi pada malam ini saya berpada setakat di sini, insya-Allah taala. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan teruskan lagi perbincangan tentang bab yang pertama ni. Sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kekurangan, ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.